Dampak hebat dari pandemik COVID-19 masih belum berakhir dan semakin membimbangkan terutama sekali peningkatan kes di Malaysia. Dunia terkesan dengan pandemik ini dan apa yang kita dapat lihat, statistik masih lagi besar dan meningkat dan jika tidak dibendung dan tiada kawalan kendiri, saya pasti pandemik ini memang sukar untuk berakhir. Bukan hanya mengubah dunia, bahkan mengubah diri kita sendiri. Hari ini kita bercakap tentang kawalan kendiri bagi memupuk terus semangat kita jaga kita dan kita harus sama-sama memerangi pandemik COVID-19 ini. Kita belum menang dan kita masih berjuang. Sekali lagi bersama Osha dalam Anda Bahagia hari ini, kita jemput Dr. Imalia Madihi, pensyarah kanan di program Counselling Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Bersama-sama kita pada hari ini bercakap tentang kawalan kendiri. Hello Dr. Emma. Hai Osha, apa khabar? Sangat sihat. Namun Ya, saya dengan peningkatan kes-kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia terutamanya dan sebenarnya boleh tak Dr. Ima terangkan secara terperinci tentang kawalan kendiri? okey, terima kasih Osha. Satu topik yang sangat relevan dengan situasi sekarang ya. Kawalan kendiri ini adalah berkaitan dengan kita sendiri. Bagaimana kita mengawal tingkah laku kita, bagaimana kita mengawal impuls kita. Setiap kita mempunyai impuls kita tersendiri. Bila kita nak buat sesuatu ni Osha, sebagai contohlah, kita nak buat sesuatu dan mungkin melanggar peraturan ke ataupun keinginan kita untuk buat sesuatu untuk keseronokan, tetapi sangat membahayakan. Jadi adanya kawalan kendiri ini dapat membantu kita mengawal ataupun kita dapat bertoleransi dengan rasa kecewa, because bila kita tak dapat sesuatu kita akan rasa kecewa kan, ego kita tu tercabar. Bila dicabar kita rasa marah itu juga adalah satu perasaan yang perlu kita kawal. Jadi bila ada kawalan kendiri ini dapat membantu kita mengingatkan diri kita lah, we cannot do this because ada akibat-akibat ini, consequencesnya. Kita perlu mendidik diri ya, macam mana kita hendak berbuat sesuatu, berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan kalau kita lihat sekarang dengan peningkatan kes-kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia, sudah pastinya kawalan kendiri seperti apa yang selalu disarankan oleh menteri-menteri kita dan saya rasa itu sangat-sangat diperlukan sekarang sebab kita tak nak benda ni tak berakhir. Kita nak benda ni berakhir. Jadi kita perlulah mengawal diri kita juga. Jadi saya nak tahu dengan lebih lanjut dan saya rasa penonton kita yang berada di rumah juga ingin tahu dengan lebih lanjut juga kenapa kawalan kendiri itu perlu sangat. Okey, kita tak nak relate sahaja dengan kes-kes COVID-19 namun dalam kehidupan seharian kita, kenapa kawalan kendiri itu perlu? Secara umumnya lah, bila kita mempunyai kawalan kendiri yang tinggi, sangat signifikan dengan moral kita. Bagaimana kita berkelakuan secara bermoral di khalayak ramai. Itu menunjukkan attitude kita, itu menunjukkan personality kita. Jadi setiap kita mempunyai personality yang berbeza-beza. Kalau dalam bidang counselling, kami menganggap setiap manusia itu adalah unik. Jadi uniknya mempunyai kekuatan, kelemahan kan. Jadi bila kita memahami konsep ini, jadi kita faham bagaimana seseorang itu berfikir, bagaimana seseorang itu beremosi dan bertingkah laku. Namun begitu, kerana terdapat urge desakan ataupun keinginan dalam diri kita hendak melakukan sesuatu, inginkan sesuatu yang mungkin luar jangkaan kita ataupun something yang kita tidak dapat, kita try. Jadi kawalan kendiri ini yang akan melihat the danger part mungkin ataupun yang berisiko. Jadi kita akan menilai, otak kita ni akan menilai, menganalisa. Jadi itu menunjukkan kebijaksanaan kita dalam kehidupan seharian kita. Jadi amat penting, amat perlu kawalan kendiri inilah. Jadi kita perlu didik diri sendiri. So it's up to us sebenarnya Osha. Kepada penonton di rumah yang ingin bercakap dengan Dr. Emalia dalam Anda Bahagia, sila emailkan kepada kami di bahagia@tvstv.my. Okey, sebelum kita bersama dengan pemanggil kita, bagaimana kita nak tahu dulu kita ni mempunyai kawalan kendiri sebab kadang-kadang kita tak sedar adakah kita ada mempunyai ataupun tidak mempunyai kawalan kendiri, doktor. Saya kaitkan apa itu kawalan kendiri dengan perasaan. Ada dua perasaan yang tadi saya sebut tadi adalah kecewaan dan kemarahan. Sekiranya kita dapat mengawal dua emosi yang negatif ini, jadi itu adalah satu tanda kita mempunyai kawalan kendiri. Sebab marah itu adalah perasaan yang asas kita semua ada kemarahan kita. Kita ada limit kita. Tetapi bagaimana kita mengekspresi diri kita. Ada orang dia akan ekspres melalui tingkah laku. Dan sebab itu wujudnya tindakan ganas. Ada orang menyendiri dan menangis seorang-seorang
orang. Lepas itu dia akan berfikir dwell, kita selalu cakap dwell in the situation kan. Jadi pelbagai jenis. Yang keduanya, kita perlu ingat diri sendirilah. Bila kita ada sesuatu dalam pemikiran ataupun kita nak buat sesuatu yang rasanya luar jangkaan norma kita perlu cakap dengan diri, okey, tunggu dulu. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu fikir. Sebab Tuhan telah menganugerahkan kita kebijaksanaan untuk berfikir. Berfikir itulah yang membezakan kita dengan apa lain, maksudnya tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Bila kita sebut pasal kawalan diri, dia berkaitan dengan kognitif kita, kognisi kita, cara kita berfikir kan. Jadi ini sekiranya kita dapat kawal kognitif kita, cara kita berfikir, sudah pasti kita dapat regulasi emosi kita. Bila kita dapat regulasi emosi kita dari negatif kepada positif, maka tingkah laku kita pun akan ikut secara positifnya. Kita sendiri, saya sendiri dan penonton cuba reflect diri sendiri. Bagaimana kita sekarang ini dengan keadaan yang bagi saya sangat genting, sangat merisaukan bila kita lihat setiap hari sekarang inilah gelombang kedua COVID-19 ini. Kita tak nak itu berlaku seperti negara lain. Sebab kita dah ada first experience dahulu macam mana kita mengawal diri dan kita kekalkan ataupun kita tingkatkan kawalan diri ini. Tadi saya suka bila Osha cakap berkenaan dengan shopping, membeli belah tu kan. Kalau bidang counselling Osha, mungkin saya boleh share sedikit ada terapi we call it as a window shopping therapy, kita panggil lah. Okay. Ataupun retail therapy kita panggil. Okay. Tetapi apa yang dimaksudkan retail therapy ini adalah kita window shopping je. Kalau membeli itu adalah tindakan kita yang kalau kita risau, kalau kita happy ke apa kan, kita membeli-beli, itu dah tindakan yang perlu kita kawal. Tetapi bila comes to retail therapy ni, kita just tengok aja. Itu untuk kepuasan mata, cukup lah. Macam tu lah. Jadi taklah. Sebab tu Osha, bila you balik rumah, wah banyaknya beg. Apa I nak buat dengan beg-beg ni Apa I nak buat dengan baju ni bila nak pakai kan? Selalu tak macam tu. Saya ingatkan kalau retail therapy itu kita berbelanja satu kepuasan. No. Itu pahaman kita lah kan. Dulu pun saya fikir macam tu. Tetapi saya buat eksperimen ke atas diri sendiri. Macam ni rupanya bila saya berbelanja. Lepas tu I window shopping. It helps me actually more retail therapy yang window shopping. So kita bila kadang-kadang kita ada nafsu tu kan. Jangan cakap lah lelaki nafsu macam ni, perempuan nafsu macam ni. Sama je kita shopping kan. Jadi perkara itu boleh membuatkan kita rasa menyesal. Betul. Ada juga benarnya doktor, sebab saya sendiri pun mengakui juga. Belanja. Tu macam seperti kata doktor tadi, macam satu kepuasan. Tapi kepuasan mungkin kepuasan sementara. Sementara, yes. Mendatangkan kemudaratan juga dari segi poket kita. Okey doktor. Yes. Dengan pandangan doktor dan kepada anda yang sedang menonton, adakah anda juga mempunyai sedikit simptom-simptom yang sama seperti saya? Apa kata kongsikan di bahagian tbstv.my, emailkan kepada kami sekarang juga. Kita berborak-borak, bersantai-santai sambil kita memberi inspirasi kepada penonton-penonton kita dalam Anda Bahagia. Kembali lagi selepas ini bersama Osha dan Dr. Emalia. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di TBS. Anda kembali lagi bersama Osha dan Dr. Emalia dalam Anda Bahagia. Untuk episod kali ini, kita bercerita tentang kawalan kendiri. Bukan sahaja mengawal diri dari keluar rumah untuk kita sama-sama membendung COVID-19, namun dia juga perlu ada kawalan diri dari segi berbelanja, mengawal emosi kita dan sebagainya. Nampak gayanya kita ada pemanggil yang dah pun bersedia di talian. Namanya Hazimah dari Miri, Sarawak. Hello Hazimah. Hai Osha dan Dr. Amelia. Nama saya Azimah dari Miri, Sarawak. Saya tu orang yang ceria juga lah. Tapi kalau saya marah, saya memang susah mengawal diri. Saya jangan marah. Tapi bila marah memang macam perang dunia ketiga. And pengalaman yang lepas membuatkan saya ada macam kurang percaya lah sikit dengan pasangan. Yang sedihnya, secara tidak sengaja, bila saya marah-marah tu, anak saya lihat saya marah-marah. Saya tidak suka dibelakangi ataupun orang yang tidak transparent. Apa yang patut saya lakukan jika saya gagal mengawal diri saya macam tu, doktor? Terima kasih Puan Hazimah dari Miri Walau bagaimanapun saya sangat kagum dengan individu yang mampu untuk mengenal pasti emosi mereka. Dan Puan Hazimah telah mengatakan bahawa beliau mempunyai perasaan yang amarah. Bila sebut kata amarah tadi, rasa nampak very powerful dia punya perasaan itu kan. Marah ini perlu dibendung. Marah ini perlu diurus. Itu yang saya selalu pesan Sebab kalau marah ini berlarutan, marah ini boleh membuatkan diri kita sangat ganas. Sometimes kita merasakan diri kita tidak
tidak waras, pemikiran kita tidak waras, emosi kita. Jadi kalau Puan Hazimah telah mengenal pasti, satu cara saya rasa kalau bolehlah, kalau Puan Hazimah sudah bersedia untuk membincangkan macam mana hendak mengurangkan kemarahan ini, pergilah jumpa dengan profesional, sebab profesional seperti kaunselor mereka dapat guide, mereka dapat bimbing individu ataupun klien bagaimana untuk mengurangkan ataupun menguruskan kemarahan. Sebab bila kita marah, bila kita rasa kecewa, kita takut wujudnya perasaan benci. Sebab yang ini semuanya berkaitan antara satu sama lain. Bila mempunyai perasaan benci, dikawalankan diri kita mungkin dah tak ada kat situ. Mungkin banyak perkara-perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Dah anak-anak sudah melihat dengan keadaan si ibu, takut nanti si anak pula mengikut perangai si ibu ataupun mengikut is okay because mak saya buat macam ni, is okay to have this feeling kata orang. Anak itu role modeling dalam keluarga. Kita tak nak itu berlaku. Kita tahu marah itu tidak sihat, tapi perasaan marah itu normal. Hanya dia macam mana kita nak mengawal diri, mempunyai kawalan diri untuk mengurus. Itu tips yang perlu kita ingat. Kalau kita mempunyai perasaan marah, kita perlu tahu macam mana kita pindahkan tenaga yang negatif itu. Jangan pindahkan tenaga itu kepada manusia lain, kepada anak-anak contohnya kan. Sebab mereka bukan punching bag. Kalau bolehlah, that is one of the teknik yang saya guna. Dalam bilik counselling saya akan sediakan satu punching bag supaya mereka dapat express ataupun channel transfer the negative channel itu kepada punching bag. They need to let go. Okay, kalau diizinkan saya Osha, saya nak tunjuk sikit, boleh ke? Bila kita marah, badan kita mengeluarkan satu tenaga yang sangat negatif. Kalau kita dapat merasa resapan kan pada nerve, kita ada saraf-saraf kita. Sebabnya tenaga yang negatif tu of course dia datang daripada otak mengalir ke seluruh badan, dan tangan jari-jari kita ni adalah di penghujung badan kita. Sebab itu bila kita nak lepaskan, kita tumbuk, kita rasa relief. Sama juga dengan kita ada kaki, ada ibu jari. Ibu jari itulah tempat di mana negative energy itu berada, kita perlu lepaskan. Kalau tak lepaskan, kita sendiri akan merana. Orang dia sendiri akan merana. Okay? Jadi dia nak lepaskan, betul lah kata Osha, tumbuk dinding, tapi not good juga, takut tercedera. Kita tak nak mencederakan diri sendiri. Kalau ada simptom mencederakan diri sendiri, itu lain pula ceritanya. Kita tak nak itu berlaku. Kita nak macam mana kita nak mengekspresi kemarahan itu dengan cara betul. Punching bag, kalau betul anda seorang yang pemarah, cari punching bag untuk anda tumbuk. Okay? Ataupun kalau tak ada, paling simple lah Osha, boleh ambil newspaper ataupun paper, you remukkan newspaper tersebut sampai you betul-betul you nak apa cakap lah, anggaplah kemarahan itulah kemarahan anda, and then lepas tu let go. Perlu belajar macam mana nak let go. Kalau tak let go, maka kemarahan itu masih ada, akan memakan diri sendiri. Thank you again Dr. Amy. Memang terbaiklah tipsnya. Wah, saya dapat membayangkan bagaimana kalau berada dalam satu situasi yang dipenuhi dengan aura negatif energy and negatif. Saya nak beli punching bag lah balik nanti. Jangan tampar orang, jangan pukul orang, jangan. Itu dah domestic violence jadinya. Betul. Memang tak boleh jangan kita lakukan Sekarang ini kita ada lagi seorang pemanggil yang bernama Husna dari Kuching. Okey, hello Husna, silakan. Hai Osha dan Dr. Emilia. Saya Husna, berasal dari Kuching, bekerja di Kuala Lumpur dah 8 tahun. Saya ada masalah suka kawal diri bila belanja. Kadang-kadang duit tu adalah lebih, kadang-kadang cukup. Masalah saya, kalau saya tak happy akan berbelanja. Kalau saya ada program tertentu, saya lagi kuat berbelanja. Saya kalau boleh nak pastikan semuanya ada dan perfect. Tak nak ada masalah dalam projek yang saya buat. Barang sebelum ini yang dah ada boleh je guna semula, tapi saya tetap juga rasakan tak cukup atau tak sesuai. Okay, terima kasih Miss Husna. Amat sukar saya dapat membayangkan asal dari Kuching, bekerja di KL yang penuh dengan cabaran, especially shopping kompleksnya besar-besar dan all the branded. Jadi keinginan untuk mendapat sesuatu itu sangat tinggi. Godaan lah, temptation yang kita nak sebut lah. Jadi ada satu lagi yang bila Miss Husna mention perfect, saya nak semua jadi perfect kan. Jadi mungkin ada satu ciri Cikgu
Husna ini, Miss Husna ini adalah perfectionist. Kita tahu perfectionist ini tidak, to me kalau saya dapat saya, it's not good. Okay, tidak bagus bila kita terlalu perfect. Semua kita perfect ya. Maksudnya kita ingin ada perfectionist tu, ciri-ciri perfectionist itu. Sebab kita nak lihat semua cantik, semuanya okey, semuanya smooth kan. Tetapi kawalan kendiri ini membantu kita. Sebab bila ada kita cakap tentang perfectionist, kita akan fikir tentang expectation. Okey, jangkaan kita selalu tinggi, standard kita yang terlalu tinggi sehingga kita rasa susah nak kejar standard itu. Walaupun diri sendiri yang menetapkan matlamat itu. Jadi kawalan kendiri ini berkaitan dengan penetapan matlamat kita. Matlamat kita itu perlu realistik, jangan tak realistik. Kalau terlalu ideal dunia kita ini, maka timbullah perasaan perfectionist ini. Contohlah bila sedih ke apa tadi kan, satu cara Cik Husna tadi adalah berbelanja. Itu mungkin salah satu cara escapism untuk merasa happy, keseronokan yang sementara yang kita cakap tadi kan. This is impulse yang saya sebutkan awal tadi. So jadi kalau boleh kawal diri, fikir secara objektif, realistik dengan apa yang ada. Memanglah alhamdulillah saya dapat lihat, dengar tadi Cik Husna adalah seorang mungkin berkejaya baik, mendapat sumber keuangan yang bagus kan. Jadi mungkin boleh beringatlah untuk masa-masa yang susah ya, ataupun something lah yang membuatkan cari jalan lah macam mana hendak menggembirakan diri dan juga orang lain. Contohnya family gathering. Saya suka sebut family gathering ni, Osha. Sebab bila kita berbelanja kongsi rezeki tu, itu sangat baik. Mungkin tu kasihlah. Instead of kita berbelanja untuk diri sendiri, kita berkongsi rezeki, buat family gathering, kita makan-makan sambil kita bercerita. Boleh mengeratkan lagi hubungan. Thank you. Dr. Emma, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan ketahui bagaimana pula cara kita nak membentuk kebolehan kawalan kendiri. Mungkin kita tak ada tu, so mungkin Dr. Emma ada cara-caranya. Kita akan ketahui selepas ini. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami dalam Anda Bahagia. Anda masih lagi menyaksikan Anda Bahagia kali ini. Osha bersama Dr. Emma berbicara tentang kawalan kendiri. Ramai yang dah menghubungi kami, terima kasih kita ucapkan. Dan kepada yang masih lagi setia menonton kami pun terima kasih jugalah kami ucapkan. Okey, bagaimana kita nak membentuk kebolehan kawalan kendiri? Ada yang tahu caranya, ada yang mungkin rasanya tak tahu caranya ataupun belum kena pasti, saya ada rasa kawalan diri ke? Macam mana tu Dr. Emma? Bila kita bercakap tentang kawalan kendiri, sangat berkait rapat dengan keyakinan diri kita, harga diri kita, level of anxiety kita, level of frustration kita. Keyakinan diri yang rendah, tadi saya keyakinan diri, lepas tu self esteem yang rendah, anxiety yang tinggi, kecewaan yang tinggi. Jadi macam mana kita nak meningkatkan keyakinan diri, self esteem yang tinggi, kita perlu tengok balik bagaimana kita berfikir. Okay, we need to know. Sebab ini diri kita. Kita yang mengawal diri kita daripada atas sampai ke bawah, ya, daripada dalam dan luar. Jadi kita perlu tanya diri, okay, kalau gaya pemikiran saya begini, yang negatif, yang asyik nak marah, asyik nak kecewa, asyik nak bertindak ganas, asyik nak melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya didengari oleh orang kan, dan menunjukkan the bad side of us kan, we need to stop. Okay, itu yang pertama. Gaya pemikiran perlu kita semak setiap hari kalau boleh. Sebab itu sebelum kita tidur, saya selalu berpesan kepada diri dan orang lain jugalah, fikir balik apa yang telah kita buat pada setiap hari ataupun hari itu kan. Jadi keduanya, satu lagi tentang kawalan kendiri ni Osha, kepentingan sarapan pagi. Wah, ini lain lah. Kenapa? Kalau kita tak sarapan, selalunya kita tahu sarapan itu sangat penting. Kita perlu makan because kita dah tidur 8 jam, 7 jam. Badan kita dah rehat, otak kita dah rehat, emosi kita dah rehat, tingkah laku kita dah rehat. Tetapi bila kita bangun tanpa sarapan yang sehat, kita boleh menjadi seorang individu yang lain. Mungkin kemarahan itu mencetuskan kemarahan, mencetuskan kekecewaan. Jadi otak kita, badan kita tak menerima nutrisi yang sihat pada waktu itu. Jadi amalkan sarapan pagi setiap hari kalau boleh. Dan sebab dia akan membantu kita untuk mengawal diri kita, iaitu kawalan diri. Yang keduanya adalah berkenaan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain.
penting tu kita kena reflect bagaimana cara kita berdinamik dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, cara kita bertutur kata, cara kita bertingkah laku, posture badan kita ya. Jadi kita semak balik and then adakah contribute kepada menyumbang kepada kawalan kendiri yang sihat. Ada juga yang tidak sihat. Jadi kita perlu apa tu orang cakap, buangkan yang tak sihat itu. Kita replace kita gantikan dengan yang sihat. Jadi rekreasi juga, sebab bila kita berrekreasi, kita akan mempunyai perasaan yang sangat happy, kan? Kita akan rasa cergas dan kita rasa wah, so nice to have this energy, kan? Jadi dapat ditransfer yang negatif kepada positif juga. Itulah Usha, sedikit sebanyak tipsnya. Okey. Dan kita nak tahu juga ya, kalau kita nak kaitkanlah dengan situasi semasa sekarang, lagi kita nak sentuh tentang COVID-19 yang saya percaya telah mengubah kehidupan kita, bahkan telah mengubah dunia lah, kita tahu ya. Jadi apa lagi usaha sebagai masyarakat yang prihatin yang kita boleh lakukan dalam menerapkan pembudayaan norma baharu dalam membantu usaha kerajaan kita menangani COVID-19 melalui kawalan kendiri? Perkara ini dengan keadaan situasi sekarang ini kita telah dididik. Okey, secara tidak langsung kita telah dididik melalui kata-kata, melalui pesanan-pesanan daripada media, daripada organisasi kita tempat bekerja, sekolah dan di mana-mana juga. Okey, semua orang tahu ini. Okey, hanya nak hendak ataupun tak nak saja kita buat. Okey, yang pertamanya sekali kita cuba avoid temptation. Elakkan godaan, okey? Sebab bila kita aware, kita sedar sekeliling kita, kita sedar yang mana satu godaan yang tak bagus itu yang boleh memberi sesuatu musibah kepada orang lain ataupun pada diri sendiri, dan kita try to elak, cuba elak, okey? Yang keduanya kita perlu merancang terlebih dahulu. Kalau nak pergi mana-mana, okey, kita merancang, kita nak beli ni, bukannya untuk just window shopping seperti biasa kan, kita tak nak itu. Sekarang ini bukan masa untuk kita enjoy kata orang kan. Sekarang ini kita perlu jaga diri kita dan jaga orang lain. Itu sangat penting. Ketiganya kita perlu jugalah bila kita ada kawalan kendiri, kita dah sedar, kita dah tahu dah sekarang daripada program ini, kawalan kendiri ini adalah untuk mengawal impuls, untuk mengawal tingkah laku kita, untuk meregulasi emosi kita daripada negatif ke positif. Kita dah tahu itu. Okay, that's good. Now kita dah tahu, kita aware, kita perlu bertindak. Jadi sekarang ni masyarakat atau diri kita lah, kita jarang nak step yang kedua ni, ke langkah yang kedua. Kita sering okay tahu dah macam tu kan, itu kita tak nak. Kita nak terus buat. Yang praktis itu sangat penting. Baiklah, sebelum kita berakhir untuk episod kali ini, mungkin ada pesanan Dr. Emma kepada yang sedang menonton kita mengenai kawalan kendiri. Satu topik yang sangat menarik, yang sangat relevan kepada diri kita pada hari ini, kawalan kendiri sangat-sangat penting. Kita dah faham apa itu kawalan kendiri. Now it's time for us to practice. Amalkan, okay? Praktikkan. Jangan kita lalai dan leka, because perkara ini kita boleh kontrol, boleh kita kawal. Ada benda yang kita dapat kawal, itu lain cerita. Sekarang ini kita perlu kawal apa yang kita dapat kawal. Itu yang penting. Jadi kita ingat mengingati sesama sendiri, jaga diri kita, jaga orang lain, you know. Kadang-kadang ni Osha, orang yang kuat bekerja ni kan, mereka tak kisah mereka sakit flu ke, batuk sikit-sikit ke, ada fever sikit ke, mereka tak go ahead. Kata orang sakit, go ahead je lah kan. No, sekarang ni fikirkan diri kita. Kalau tak nak fikirkan diri kita, fikirkan orang lain yang kita jumpa. Okay, itu penting. Kita kena ada kesedaran itu. Kita kena ada, you know, peringatan itu. Ini penting sangat, Osha. Alright, itu dia. Terima kasih sekali lagi Dr. Emalia Madihi, pencara kanan di program Counselling di Malan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, yang bersama Osha hari ini bercerita tentang kawalan kendiri. Sampai di sini sahaja kami bersama anda. Terima kasih juga yang menonton kami dari awal sehingga akhir ini. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Anda bahagia.